Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, podcast Fikrah dan Hujah tampil sekali lagi bertemu dengan para penonton yang setia menanti dan menunggu kami. Ramai tertanya-tanya kenapa lama kami bercuti. Kali ini alhamdulillah kami tampil khas di bumi Uzbekistan. Alhamdulillah, di belakang kami ialah kawasan yang dikenali dengan Rajasthan Square di wilayah Samarkand, betul? Okey. Ramai juga peminat-peminat yang agak kecewa kerana tak dapat bersama dengan kami. InsyaAllah kami akan anjurkan trip kali yang kedua. Nantikan. Kali ini alhamdulillah kami di bumi Uzbekistan, pusat peradaban dan tamadun, melahirkan ramai tokoh. Pernah dengar tentang Al-Imam Al-Bukhari? Di sini tempat kelahiran beliau. Jadi bagi memulakan podcast Fikrah dan Hujah khas dari bumi Uzbekistan di wilayah Samarkand di Rajasthan Square, saya minta panel kita yang pertama, Samahatul Mufti Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Nur Abidin, untuk menceritakan sedikit tentang pengajaran ibrah yang kita dapat daripada bumi Uzbekistan. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebenarnya Ustaz Mat, beberapa kali dah jugalah saya datang ke Uzbekistan ni. Kali pertama dijemput oleh kerajaan Uzbekistan bersama dengan sahabat-sahabat untuk melihat Uzbekistan. Masa tu saya tahulah tentang cerita Imam Bukhari dan seumpamanya, tapi tak tergambar akan melawat ke makam Al-Imam Al-Bukhari di Uzbekistan. Kerana perkataan Uzbekistan tu sendiri pun jarang sebut. Dulu ada kawan seorang daripada Samarkand ini juga belajar sekali PhD. Tapi dia cerita tentang negara dia, tapi kita tak ada lah feeling untuk melawat negara dia, melainkan kita baca sejarah saja. Tapi apabila saya datang pada tahun 2019 dan kemudian datang pula beberapa kali ke sini, saya dapati bahawasanya Masya Allah, ini adalah bumi yang patut dilawati. Di sinilah kita tahu seperti yang disebut tadi ialah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, iaitu Imam Al-Bukhari, sahibu tuan punya Al-Jami' As-Sahih. Dan juga di sini juga tempat Al-Imam Tirmizi, di sini juga tempat Al-Imam Darimi. Di sini juga tempat beberapa saintis, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina. Walaupun ada isu-isu yang dibincangkan tentang mereka, juga seorang teologi yang lain yang sangat masyhur, iaitu Abu Mansur Al-Maturidi, sehingga dia menjadi satu aliran di dalam teologi, di dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah juga. So ini adalah merupakan tempat yang mana banyak tokoh-tokoh lahir di sini. Dan juga tokoh-tokoh lain seperti Ulugh Beg, pakar astronomi. Dan ini semua memberikan satu hal yang selalu saya sebut. Sejarah orang Islam menunjukkan, sejarah umat Islam menunjukkan, Islam bukan sahaja agama yang mengangkat kaum Arab, tapi ia mengangkat ilmu pengetahuan. Mereka semua ni di Uzbekistan ni, mereka bukan Arab. Mereka sama ada kita kategorikan mereka di dalam kategori Parsi ataupun selain daripadanya. Tapi yang penting mereka bukan Arab. Al-Bukhari bukan Arab. Di Naisabur ini juga Al-Imam Muslim, walaupun ada perbincangan tentang darahnya itu adakah Arab ataupun tidak Arab. Naisabur, kita juga tahu di daerah ini walaupun tak Ibn Hibban dan seumpamanya, walaupun Ibn Hibban sekarang dari segi pemetaan dia keluar sikit daripada Uzbekistan. Tapi yang pentingnya daerah ini ialah daerah para ulama hadis, daerah tokoh-tokoh saintis Muslim, bagi menunjukkan futuhat, pembukaan yang dilakukan oleh umat Islam. Mereka bukan bertujuan untuk menjajah. Arab tidak menjajah orang lain. Arab membawa Islam. Sebab itu semua kaum yang mana mempunyai habuan daripada ilmu pengetahuan, maka mereka akan diangkat di dalam Islam ini tanpa mengira mereka Arab ataupun bukan Arab. Sebab itu dalam hadis yang kita baca, al-ulama warasatul anbiya, hujung tu apa dia kata? Faman akhadhuhu bihadzin wafir. Siapa yang mewarisi ilmu itu, dia mengambilnya dengan bahagian yang secukupnya. Dan itulah yang telah dibuktikan. Maka oleh tanah ini, di bumi ini, di Uzbekistan dan kawasan yang sekitarannya, yang ni Samarkand, kita baca As-Samarkandi, kita baca tentang Al-Bukhari, semua Bukhara, Samarkand, semua berada di dalam bumi Uzbekistan ini. Dan kemudian keajaiban art seni
seperti mana yang dapat kita lihat di belakang ni. Dan ada bangunan-bangunan lain yang telah mengambil umur ribuan. Semuanya bukan dihasilkan oleh orang Arab, tetapi telah dikategorikan sebagai satu sumbangan umat Islam. Hal ini adalah kehebatan agama Islam. Supaya orang tak kata agama Islam ni agama Arab. Dia bukan agama Arab. Ia adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Alhamdulillah Datuk. Nampak begitu bersemangat Datuk menjelaskan kepada kita tentang nilai-nilai yang ada di bumi Uzbekistan. Dan untuk pengetahuan para penonton, kami bertiga sanggup berkorban. Berpodcast. Di belakangnya sangat cantik. Dan untuk makluman semua, kami berada di dalam suhu 9 darjah Celsius. Boleh bayangkan seperti berpodcast di dalam peti sejuk. Jadi kadang-kadang kalau kami tahan, Cuba tahan juga. cuba tahan juga. Mungkin kami tak boleh lama lah. Kami takut kebekuan. Okey, Dr. Rozaimi, Datuk sebut tentang tokoh-tokoh hadis. Dan kita sendiri telah pergi melihat bagaimana institusi madrasah lebih ratusan tahun Islam mementingkan ilmu. Dan kita tengok yang mengangkat tamadun Islam itu ilmu. Tak ada cerita khurafat, tak ada tahayul, tak ada benda. Dan akhirnya tamadun tu jatuh kerana bila masuk khurafat, tahayul dan sebagainya. Mungkin Doktor boleh kaitkan sikit dengan sejarah imam hadis dan bumi yang penuh dengan ketamadunan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Ustaz Mat selaku moderator bagi podcast kita kali ini, dan saya bersama Datuk Mufti yang bersama dengan kita. Sebelum saya nak mula, saya ingin sebut juga di sini bahawasanya berkenaan dengan lokasi kita di Registan Square. Dan mungkin di antara penonton-penonton semua agak pelik, kenapa tadi lampu tak ada, tiba-tiba lampu ada, mereka ni tak solat maghrib ke atau bagaimana? Kerana kita mengambil qaul jumhur yang membolehkan untuk kita salat jamak secara takhir. Yang mana kita melihat kawasan ni kawasan yang sangat cantik, kawasan yang environment dan view-nya begitu indah. Jadi kami merasakan alangkah baiknya kalau kita boleh abadikan dan semadikan dalam satu podcast yang lama juga kita tidak lakukan, dan untuk memberikan feel kepada rakyat Malaysia supaya hadir melawat ke bumi Uzbekistan ini, yang mana bumi yang seperti mana disebut Datuk Mufti tadi, begitu ramai para ulama, bukan hanya ulama-ulama yang pakar dalam bidang-bidang penyiaran Islam, tetapi juga pakar dalam pelbagai bidang. Tadi Datuk Mufti ada sebut tentang ulama hadis, ulama teologi seperti Abu Mansur Al-Maturidi, seperti Al-Imam Al-Bukhari. Begitu juga kita ada Imam Tirmizi yang juga berasal daripada daerah ini juga, iaitu daerah Uzbekistan. Apa yang menariknya adalah apabila kita bercerita tentang ilmu agama ini ataupun akidah. Saya tadi berbahas tentang bila kami masuk ke dalam tadi, kami melihat bagaimana bangunan Registan Square ini, 3 bangunan di belakang kami ini dibina di zaman yang berbeza. Dia bukan dibina di satu zaman, dia dibina di zaman yang berbeza-beza. Sebab itu kalau kita melihat pada dekorasinya, pada corak-coraknya, ada corak yang berbeza-beza, menunjukkan identiti pembinanya berbeza. Tetapi apabila masuk Soviet Union, mereka cuba untuk merobohkan, mereka cuba untuk merosakkan bangunan ini. Tetapi apa yang menariknya, rakyat Uzbekistan, walaupun mereka itu hampir, tadi saya bertanya kepada penduduk setempat, dia mengatakan hampir 100 tahun mereka berada di bawah penjajahan Soviet yang menggunakan metodologi tidak beragama, metodologi komunisme, tetapi Islam tidak pernah padam di dalam jiwa mereka. Walaupun satu ketika mereka dihalang untuk beribadah, walaupun satu ketika mereka itu dihalang untuk memegang agama secara zahir, tetapi agama tetap hidup di dalam jiwa mereka. Saya ingat kali pertama ketika mana saya datang ke bumi Samarkand dan juga bumi Uzbekistan ini, ada seorang ustaz di kalangan rakyat Uzbekistan bercerita tentang orang-orang tua yang pernah berada di zaman yang gelap itu. Mereka berpesan kepada anak murid, anak cucu mereka, nama mereka adalah nama Islam, Tuhan mereka adalah Allah, Nabi mereka adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kamu ditanya tentang agama kamu, sebutlah agama kamu adalah Islam. Mereka terpaksa menyambut Hari Raya Aidil Adha secara tersembunyi, sembelih haiwan secara tersembunyi, kerana pada ketika itu kerajaan begitu menekan mereka, kerana kerajaan tidak suka kepada agama. Tetapi
akhirnya apabila mereka mencapai kemerdekaan, saya sendiri melihat bagaimana semangat beragama orang-orang Uzbekistan ini makin lama makin meningkat. Ya, mereka bermazhab dengan mazhab Abu Hanifah, tetapi itu tidak menjadi masalah pada kita. Yang penting Ustaz Mat, ialah ilmu yang nak dibawa kepada masyarakat pastinya adalah ilmu yang benar, bukan ilmu yang disaluti dengan khurafat kemudian dikatakan inilah Islam, bukan ilmu yang memundurkan tetapi dikatakan inilah Islam. Saya teringat apabila Datuk Mufti buat satu rakaman video berkenaan dengan seorang sahabat yang pernah datang ke bumi Uzbekistan melakukan dakwah, iaitulah Qusam Ibn Abbas. Ramai di kalangan netizen-netizen yang cuba untuk mengatakan, ini dah jadi kuburiyun ke apa ini. Inilah yang saya sebutkan sebagai kebodohan dan kebebalan. Kita tidak pernah menghalang manusia daripada menziarahi kubur. Yang kita halang, yang kita bantah ialah apabila meminta hajat daripada orang yang berada di dalam kubur. Begitu ketara perbezaan di antara menziarahi kubur dan meminta hajat daripada orang yang berada dalam kubur. Jadi, bijakkan manusia, berikan mereka dengan ilmu yang sahih, jauhi perkara khurafat, jauhi perkara bid'ah. Kita mampu untuk membina tamadun yang sehebat ini semula, insya-Allah. Allahu Akbar. Demikian sedikit rihlah ini telah memberikan satu pengajaran yang besar yang boleh kita kongsi dan harap dapat dijelaskan kepada para netizen yang melihat potongan-potongan video kami, insya-Allah. Datuk, kalau kita tengok bumi Uzbekistan ni sangat jauh kita nak sampai, sehingga dia digelar negeri Ma Wara an-Nahar, di sebalik sungai kan. Mungkin Datuk boleh ceritakan juga demikianlah rihlah atau penggembaraan para ulama. Bukhari sendiri bukan duduk setempat saja, dia juga keluar. Tirmizi juga demikian. Mungkin Datuk boleh kaitkan dengan Uzbekistan ni. Rihlah fi talab al-hadis atau fi talab al-ilm, pengembaraan di dalam menuntut hadis ataupun ilmu adalah merupakan tradisi yang dipegang oleh para ulama dahulu. Karena tanpa kembara maka ilmu tidak berkembang. Bahkan setiap mereka mempunyai catatan ke mana dia pergi, ke mana dia keluar. Ada buku khas tentang hal itu, tentang rihlah fi talabil hadis atau fi talabil ilm yang dibincangkan oleh para ulama. Dan kerana sebab itu sehingga Bukhari kata dia pun tak dapat mengingat berapa kali dia masuk dan keluar Baghdad. Artinya banyaknya. Bukan saja walaupun dia daripada orang kawasan sini, tetapi dia pergi merata di dalam dunia Islam ni untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan salah satu sebab kejumudan kadang-kala di kalangan manusia ini ialah kerana kurangnya kembara. Dia duduk di kampung dia aja, dia dengar satu ustaz tu saja duk cakap. Dia tak mau dengar pandangan-pandangan mazhab yang lain, dia tidak mau mendengar hujah-hujah yang lain. Dia dengar hujah yang lain je, dia blur. Ini adalah masalah. Sebab tu penuntut ilmu adalah hendaklah orang yang mempunyai keterbukaan, keluasan, sehingga dia dapat menggarap ilmu pengetahuan. Dan ilmu mempunyai cabarannya. Al-Imam Al-Bukhari umpamanya, dia dalam kembara ilmunya telah menghasilkan karya yang hebat, Al-Jami' As-Sahih. Tetapi kita hendaklah tahu apabila dia pulang ke Naisabur, oleh kerana orang Naisabur ni masa awal sambut dia, sehingga Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, dia menceritakan, dia menyebut kalam ataupun perkataan Imam Muslim Hajjaj, bahwasanya dia kata, lamma qadima Muhammad bin Ismail ila Naisabur, apabila Muhammad bin Ismail balik ke Naisabur, dia kata, ma ra'aitu aliman wala waliyan fa'ala bihi ahlun Naisabur mislu ma fa'ala bi Muhammad bin Ismail. Maksudnya aku tak tengok orang sambut, orang buat seperti mana orang buat kat Imam Bukhari di sudut apa? Sambut, mereka sambut dia sehingga kata 2 marhalah kata, ataupun 3 dia kata. Orang dah sambut. Orang dah sambut punya. Bila dia balik ke sini dan kemudian dia guru yang besar di sini ialah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru. Pada awal Muhammad bin Yahya Az-Zuhli memang menyuruh orang juga, qumu ila hadzal rajuli salih, sambutlah lelaki soleh ini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tapi apabila dia balik ke sini, mula ada soalan-soalan yang ditanyalah majlis, akhirnya berlaku khilaf kena salah faham. Tuduh pula Al-Bukhari ini sebagai sesat. Sehingga Bukhari, walaupun Bukhari dah jawab, dia tak maksudkan seperti itu. Dia tak katakan Al-Quran tu makhluk dalam maksudnya seperti mana yang disebut oleh ahli-ahli falsafah. Dia maksudkan yang makhluk itu adalah suara. Dia maksudkan adalah perbuatan manusia. Sehingga dia menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad. Dia tulis kitab untuk tahan diri dia. Pun begitu mereka fitnah dia sehingga dia terpaksa keluar daripada Naisabur pergi ke Bukhara. Di Bukhara pun tak bagi. Sehingga akhirnya dia mati di sinilah, dia khartang dalam keadaan terbuang
dituduh sebagai sesat. Bahkan ada yang mengkafirkannya. Orang suruh dia doa, Allah turunkan bala pada orang yang duk fitnah dia, tapi dia ni sabar, Imam Bukhari. Tapi lihatlah, begitu berlaku pada orang sa'alim hebat Imam Bukhari, dituduh. Yang tuduh dia ni bukan orang kampung. Termasuk yang menuduh dia ialah juga ulama-ulama yang besar. Sebahagiannya bukan kerana berniat nak menuduh, terpengaruh dengan orang lain. Sehingga kata Imam Zahabi, sehingga dia ditolak oleh dua orang Ar-Razian, yang dua orang tokoh negeri Ar-Razi ni, yang Rai ni yang menolak dia, iaitulah Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, juga tak mau mengambil riwayat daripada Imam Bukhari disebabkan kerana cerita-cerita ni semua. Cerita padahal dalam satu majlis ya, Imam Bukhari jawab. Orang salah faham, bawa cerita tu bagi jadi macam lain. Tapi akhirnya hidup dia terbuang. Tapi seperti mana yang kita tahu, al-baqa'u lil aslah. Yang akhirnya yang kekal ialah yang terbaik. Walaupun demikian yang dilakukan oleh Imam Bukhari, sehingga sebahagian ulama-ulama pada zaman dia mengelakkan untuk mengambil riwayat daripada dia. Bahkan anak murid paling hebat dia, iaitu yang paling rapat dengan dia, sayang dia, sehingga menolak Muhammad bin Yahya yang kata kat Imam Bukhari, iaitu Imam Muslim, dia pun tak meriwayatkan daripada Imam Bukhari dalam sahihnya. Itu krisisnya, sehingga peringkat itu saya pernah syarahkan hal ni. Tetapi akhirnya apa berlaku? Hari ini semua kita menyebut Sahih al-Bukhari merupakan rujukan yang terutama selepas daripada kitab Allah. Maksudnya kitab Allah tanpa tandingan, tapi dalam rujukan hadis tak boleh siapa nak menandingi Bukhari. Kan kemudian Muslim, walaupun ada segelintir minoriti yang ulama yang mendahulukan Muslim, tapi majoriti para ulama mendahulukan Sahih al-Bukhari. Padahal matinya itu dituduh, tapi Allah tetap mengekalkan yang terbaik. Matinya terbuang, tapi namanya tetap terbilang. Ini adalah sebab tu penuntut ilmu tak boleh, penyampai ilmu tak boleh putus asa dengan ilmu ni. Ikhlas lillahi ta'ala dalam ilmu. Lagikan orang seperti Imam Bukhari dituduh pada zaman dia. Ini kan pula orang-orang selain daripada mereka yang mana jauh lebih kecil nak dibandingkan. Kadang-kadang ilmu, kita belajar sejarah tokoh seperti tempat-tempat ni, kita juga belajar apa yang berlaku pada mereka, mengambil pengajaran dan menjadi motivasi kita di dalam menyampaikan agama dan dakwah. Allahu Akbar. Kita bukan sekadar datang untuk melihat kecantikan dan keindahan ciptaan Allah. Ada benda yang kita belajar dan kita bawa untuk agama kita, insya-Allah. Doktor, sebagai soalan yang kedua dan mungkin juga sebagai terakhir podcast kita di bumi Uzbekistan, dalam cuaca yang semakin menggigit dan mencengkam kita ini, mungkin doktor boleh berikan sedikit maklumat dan juga pencerahan. Al-Imamul Bukhari, Al-Imamul Tirmidzi dan imam-imam hadis, mereka menjaga agama ini. Mereka memelihara ketulinan agama. Dan kita datang mengambil semangat mereka. Kan Nabi kata, inilah Sufyan Ats-Tsauri kata, kan inilah ahlul hadis yang menjaga wahyu Allah. Mungkin doktor boleh berikan sedikit. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itulah sebenarnya cuaca kita ni dah makin menggigit kan. Bak kata Sudin lah kan. Ini pun dah rasa macam nak terkucil kutahan je Bat. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan tak merasai, tetapi kami di sini memang merasa hampir beku dah ni. Kerana bila malam matahari sudah terbenam, haba makin berkurang, jadi cuaca di sini sejuk. Cuma bila Datuk Mufti sebut berkenaan dengan Imam Bukhari tadi, saya teringat berkenaan dengan satu istilah yang selalu disebut oleh para ulama, itu fadlus sabqi ila syai'. Kelebihan mendahului pada sesuatu perkara. Sebab kalau kita melihat, ada beza di antara muhajirin dan ansar. Muhajirin itu mempunyai kelebihan kerana mereka dahulu menerima Islam. Tetapi ada kelebihan orang ansar berbanding orang Taif. Kerana orang ansar itu menerima Islam, menerima muhajirin lebih dahulu daripada orang-orang Taif. Di sana juga ada kelebihan orang-orang Badar. Kelebihan orang-orang Badar berbanding orang-orang yang terlibat dalam peperangan Uhud. Kerana mereka ialah golongan yang pertama Allah Ta'ala pilih dan takdirkan mereka untuk berperang. Al-Imamul Bukhari, ya, waktu dia hidup, mengalami ujian yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah ambil nyawa dia. Kan dia rasa dia difitnah pada ketika itu. Hingga pada malam hari raya dia meninggal dunia. Tetapi Imam Muslim cuba untuk mengikuti jalan gurunya
mengumpulkan hadis-hadis sahih dan cuba untuk menyaingi dari sudut tindakannya apabila menulis kitab Sahih Muslim yang lebih besar daripada Sahih Bukhari, tetapi tidak boleh menandingi gurunya dari sudut pemilihan, kerana dari sudut mendahului, menghimpunkan hadis-hadis sahih, menyusunnya, meratakannya dalam pelbagai bab agama, keseluruhan bab agama sehingga dipanggil jami', Imam Bukhari itu telah mendahului Imam Muslim. Kita tak kata tak ada kelebihan langsung pada Sahih Muslim, tetapi kelebihan mendahului pada sesuatu perkara akan menyebabkan kita diingati dan dihargai lebih daripada yang lain. Jadi sebab itu kita selalu kena berfikir bagaimana untuk aku mendahului orang lain dalam kebaikan. Sebab kadang-kadang kita dalam masalah kebaikan ni, kalau terutamanya benda-benda yang tak pernah dibuat oleh orang lain, kita akan fikir biar orang lain buat dulu lah. Selagi kalau aku buat dulu, nanti aku kena kecam dulu kan. Tengok apa nak jadi. Lepas tu baru aku sokong. Sebab itu fastabiqul khairat tu kena ada dalam jiwa kita. Dan apabila bercerita tentang ulama-ulama hadis ni, Datuk Mufti juga telah memberikan saranan kepada kami di KUIP untuk menjadikan binaan di Uzbekistan, di Samarkand dan juga Bukhara ni sebagai satu inspirasi untuk membina kampus tetap KUIP dengan inspirasi daripada seni bina Uzbekistan. Mungkin ada yang kata, kenapa tak buat yang Melayu punya? Kerana KUIP ni dia sinonim. KUIP, Perlis, Mufti Perlis, dia ada sinonim dengan ilmu hadis. Jadi bila kita ambil semangat ni, kita nak bagi pelajar kita rasa mereka perlu untuk melalui dan orang kata apa, melalui dan mengharungi cabaran yang dilalui oleh ulama-ulama hadis ini. Kerana Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan al-malaika hurrasus sama wa ahlul hadis hurrasul ard. Malaikat itu penjaga wahyu di langit yang menjaga Al-Quran di Lauh Mahfuz, dan ulama-ulama hadis menjaga wahyu di bumi, iaitu menjaga riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu hadis ini adalah ilmu yang dipelihara daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pada zaman kita. Ilmu hadis ini harus dijadikan sebagai sumber utama. Saya boleh katakan ilmu hadis, ilmu riwayah merupakan ilmu asas. Ilmu asas bagi semua ilmu dalam agama. Kerana ilmu agama ini berdasarkan kepada riwayah. Berdasarkan kepada riwayah. Kerana kita tidak mampu untuk berinteraksi dengan Nabi SAW secara jaga. Dengan pilihan kita. Kita tak mampu nak tanya Nabi, ya Rasulullah, nak selak tirai, ini semua mengarut. Kan? Kita hanya mampu untuk meneliti dan menyemak riwayat-riwayat hadis Nabi SAW. Kalau kita nak faham Quran, perlu selak kepada riwayat-riwayat yang berkaitan dengan tafsir. Kita nak faham ilmu hadis juga perlu kepada riwayat. Kita nak faham apa saja ilmu yang berkaitan dengan agama juga perlu melalui ilmu riwayat. Sesiapa yang memiliki ilmu riwayatul hadis, ilmu penilaian riwayat, seolah-olah dia telah memiliki kunci untuk memastikan yang mana satu yang benar, yang mana satu yang tidak benar, yang mana satu yang sahih, yang mana satu yang dhaif, dan yang mana satu yang palsu. Jadi semangat ini harus ada pada kita semua, dan alhamdulillah lama-kelamaan masyarakat kita mula menghargai ilmu hadis. Walaupun pada peringkat awal waktu Datuk Mufti kita sebut tentang ilmu hadis, sebut tentang kitab Mizanul I'tidal, sebut tentang Lisanul Mizan, ramai orang tertanya, siapa Zahabi, siapa Ibnu Hajar, siapa Imam Bukhari, siapa Imam Muslim, siapa Abu Hatim Ar-Razi. Tapi alhamdulillah hari ini bila disebut tentang ulama-ulama hadis, kita sudah terbiasa mendengar. Kita cuba lagi, kita usaha lagi supaya ilmu hadis ini makin dimartabatkan. Dan itulah sebabnya KUIP kita ada program pengajian ilmu hadis dalam ijazah sarjana muda. Fakulti hadis. Fakulti Quran dan Sunnah, ijazah sarjana muda hadis. Yang saya kira dalam Malaysia kita hanyalah KUIP sajalah yang mempunyai pengajian hadis secara orang kata apa? Secara khusus, yang mana yang lain usuluddin ataupun Quran Sunnah, kita fokus kepada ilmu hadis. Mudah-mudahan kita dapat melahirkan insan-insan yang terbilang dalam ilmu hadis, walaupun tidak capai Imam Bukhari, tetapi semangat dan jiwa itu ada untuk martabat ilmu hadis. Dan pentas-pentas fikrah tu nak membina peradaban dan tamadun. Ya, peradaban dan tamadun. Kita berbicara, berbahas secara akademik. So siapa-siapa yang rasa nak bagi sumbangan idea atau sumbangan apa ke arah KUIP merealisasikan arts ataupun seni bina seperti di Uzbekistan ini, sangat dialu-alukan. Dan sikit sebelum kita berakhir, Datuk tengok kan, bila kita sampai, kita melawat pusat peradaban yang baru nak dibina, dan Datuk melihat bahawa Uzbek kita sekarang nak bangkit semula dengan ilmu. Betul Datuk? Mereka sedang membina satu pusat peradaban yang besar, dan kita harap ia akan menjadi satu pusat yang benar-benar akan
mengembalikan nostalgia orang Islam terhadap sejarah ilmu pengetahuan yang ada di daerah ni. Dan juga banyak hal-hal yang selama ni kadang-kadang kita we forget who we are. Kan? Kita telah lupa kita ini siapa. Kan? Dulu kita telah mewarisi, kita pewaris kepada tamadun yang besar, kita lupa. Tapi syarat nak mewarisi tamadun ni satu je, jangan jumud. Yang nak menjahanamkan umat Islam ni adalah seruan kepada jumud. Seruan kepada dia sahaja satu kaul saja yang benar, satu kaul lain tak boleh dipegang. Satu pendapat saja yang boleh diterang pada rakyat, pendapat lain tak boleh diterang pada rakyat. Ini adalah penjahanam kepada tamadun umat, dan itulah punca-punca keruntuhan umat. Imam Bukhari juga menjadi mangsa kepada keadaan-keadaan ini. Jumud. Ya, mangsa. Sebab tu Sahih Bukhari, kalau kita tengok kepada tajuk-tajuk bab yang dalam Sahih Bukhari itu multiple school of thoughts. Maksudnya kepelbagaian pandangan. Ada yang diambil pandangan Imam Syafi'i, ada yang diambil Abu Hanifah, ada yang diambil Hanbali. Imam Bukhari itu mujtahid yang memiliki pandangan-pandangan yang mengambil daripada mujtahid-mujtahid yang pelbagai. Orang istimbat daripada ramai orang kadang-kadang dia ingat imam-imam mazhab je, maka lupa tentang ijtihad Imam Bukhari juga. Masya Allah. Demikian sedikit perkongsian fikrah dan hujah bagi mengubat kerinduan daripada bumi Uzbekistan. Apa yang kami kongsikan ini insya-Allah boleh juga dihayati bersama oleh seluruh umat Islam, datang dengan misi untuk mengambil pengajaran dan ilmu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah dalam podcast Fikrah dan Hujah pada siri yang akan datang. Kami hilang bukan kerana kami tewas ataupun kami tutup Facebook. Dah. Tutup komen. Kami mencari sesuatu yang segar untuk disajikan. Fikrah dan Hujah dari bumi Uzbekistan, bumi para ulama, bumi ilmuwan, bumi ahlul hadis. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.